Harunglah pagi ni, insyaAllah. So, sepatutnya kalau ikut topik tu cervical thorax dengan lumbocervical tu macam mana tak. Tapi spine tu kan macam so I'll just go cervical, thoracolava and then sacrum coccyx macam tu lah. Okay. So dia kat mana? Kalau tak tunggu sikit kata payah. Dia kat mana? Kau tak ada harapan? Okay, alright. Okay, so just a bit of revision lah. So apa yang kita nak tengok in an emergency setting kan, to ensure there's adequacy. Lateral view tu, of course the coverage. Berapa korang punya coverage selalu? Apa, border of T2 kan, ideally lah. Tapi kalau nampak T1 tu dah kira okay jugalah. Okay. Tapi kalau tak nampak T1 tu, then sometimes you can do the seamless view. Common tak buat seamless view? Tak common lah. Selalu cuba dapatkan ni lah kan. Especially trauma, susah kot patient nak buat seamless view. Okay. So what we do, what we check is the alignments lah ni yang penting, the lines, the green, orange and red lines. So this is cervical spine. So kita akan check the anterior, the green line tu is the anterior line. Itu the anterior longitudinal ligament lah kan, obviously depan the vertebral body. And then posterior line yang tengah-tengah warna orange tu, that's the posterior line. So that's the posterior longitudinal ligament. So along the vertebral body kat belakang kan. And then yang merah tu ialah spinolaminar line. So kita dapat tak spinous process ni kan, spinous process kan. Ni the base. So this is the base of the spinous process. Lalu so kita make sure benda lines ni dia continuous lah. Dia tak ada stepping tiba-tiba atau lari ke apa. Dan tu kita akan suspect trauma lah. Okay. So make sure all the bones kena trace the cortical outlines to check for fractures ataupun malalignment. Okay, dua benda tu lah. Alright, so that one is very very crucial. Yang ni kita tengok other things, ada spaces lah. So the spaces sepatutnya lebih kurang in size. Of course in degeneration kadang-kadang boleh ada reduction, ada macam end plate sclerosis, all those things kan. Lagi satu yang paling penting ialah the prevertebral soft tissue yang kat depan tu. This soft tissue kat depan vertebral body tu, itu sangat penting lah. So kita punya konsep biasa ialah dia sebenarnya dia dekat sini, dekat atas bawah C4, dekat sini ada depan ni, lebih kurang 1/3 je daripada body ni kan. Ini 1/3 daripada body ni. Tapi bawah daripada C4 ni, dia lebih kurang boleh sebesar satu body lah. Tapi not more than width of the body. So not more than 100% of the body width. Itu konsep general. So in assessment as an emergency in trauma setting kan. Lepas tu tengoklah dekat sekitar the edge of the images, ada apa-apa fracture kat sini ke, ada pneumothorax tak ada nampak sini ke, ada sini ada foreign body ke, ada fracture mandible ke, something adalah. So you check the edge. Okay. So another thing is kita boleh tengok from the cervical is this thing lah. This thing. Dia ialah ring. Jikalau ring ini dia disrupted dan itu kita akan suspect fracture lah. Especially dengan malalignment macam ni, tiba-tiba terlari ke, ni ke depan ke, something. But this is a very important thing that you can assess lah. Okay. Because that is the axis lateral mass on the side. Okay. So AP apa pula kita tengok? Again coverage. So kenalah nampak seluruh daripada atas ni, daripada odontoclavian pack sampai ke thorax kan. Make sure alignment, so semua kat tepi ni align. Dia tak ada terlari ke tepi ke ni. Walaupun dia macam positional pun dia still align. So that's how we check. And then check whether there's any bone fracture ke apa-apa. And yang penting juga is this spinous process ni. Tung semua ni. Dia tidak patut tiba-tiba tenganga satu spinous process ni. Ataupun spinous process tiba tertepi pula. Lepas tu normal balik. So itu kita akan suspect of some facet dislocation ke, fracture ke, benda-benda macam tu. Okay. Of course soft tissue kita kena tengok juga. Tengok ada angin-angin semua sekitar ni. Hitam, naik-naik sekitar. Saya cakap emphysema, takut ada pneumothorax, pneumothorax, significant trauma, blunt, penetrating injury ke, things like that kan, in AVA. So edges of the image, of course, again, kita check lah sekitar ni ada tak fracture kat sini ke, refracture ke, clavicle fracture ke, assess as a whole lah, okay. Alright, so settle yang conventional punya, cervical spine, I think kita still buat juga kan. So, kita tengoklah this one. So, apa benda yang penting ni, nampak this odontoid ni.
ada ke any fracture di sini ke, di sini ke, di sini ke, di sini ke kan. Tapi biasa tak pernah dengar MAC effect, MAC phenomenon. Kadang-kadang macam ada macam lucency dekat sini, tapi that's just the MAC effect, it's not a true ni. So you kena assess lah that one, is it a true ataupun is artifact. Okay, and then kena tengok alignment. Hujung ni, hujung ni, hujung ni, hujung ni dia kena align. Jikalau ini C1 ni dia terslide ke tepi, dah tak align dah tepi dengan situ, dan benda ni tenganga di situ astrixis ni, that's when you suspect any fracture lah, okay, ataupun dislocation. So the distance between the peg ni should be equal is another thing lah. Kadang-kadang ni terslide yang ni besar tenganga, this one normal, that one pun kita suspect fracture, okay. Alright, so that's all about the alignment, apa kita nak tengok in view and adequacy of the radiograph lah. So, baru kita boleh go into the types of injuries kan, dan baru kita boleh assess. Alright, so ni the types of injuries yang kita ada. I will go into them in detail lah one by one. So, semua ni ialah macam the types of flexion injuries saya akan explain lah, tapi we'll go into one by one into detail lah. Detail sangat, just nak memahami lah macam general idea of the injury kan. So I think this one, are you guys aware of this types of injuries ataupun ni first time? Kita revision je. Ini revision ke ini first time? First time. Okay. So facet, apa itu facet? Facet tu kan kita dah belajar itu kan yang superior articular process, inferior articular process sama-sama. So that's the facet. So boleh ada injury, flexion injury, saya boleh menyebabkan facet ni dia dislocated. Kita ada facet kiri dan kanan kan. So dia boleh sebelah saja, iaitu unilateral interfacet dislocation ataupun bilateral. Unilateral of course dia punya disruption tu sikit je kan. So apa jadi ialah superior facet tu slide over the inferior facet. So superior facet kat atas tu dia slide ke depan, and then dia jadi lock sebelah. Okay. So apa terjadi, itu yang kita nampak spondylolisthesis tu. But of course not semua spondylolisthesis disebabkan oleh ini. Tapi spondylolisthesis tu salah satu sebab dia ialah inilah. Okay. Tapi beza unilateral dengan bilateral facet dislocation ni, spondylolisthesis yang sebelah saja 25%, lebih kurang macam tu je. Tapi bila dia bilateral tu lagi horror, so dia 50% spondylolisthesis. Yang atas tu slide ke depan lagi banyak, okay. So apa jadi, ni slide ke depan ada disruption sikit kat sini, and then of course boleh ada a little bit of neurological deficit lah kalau dah terkepit the spine kat situ kan. So apa-apa siapa yang tak faham benda nak clarify boleh just shout out lah. Alright, so ini ialah facet. So ni normal facet kan. So ini ialah bila ni kan superior, ni inferior kan. Sepatutnya ini superior, ni inferior betul. Dia jadi satu facet. So ini dia terselat ke depan. Bila ni terselat ke depan dan dia jadi macam terlock kat situ. Kadang dia boleh kat sini je, kadang dia boleh terlock betul-betul kat sini dah stuck macam tu. So dia jadi macam this bow tie appearance lah. Macam kan bow kan. Macam tu. Okay, so another thing is nampak tak ni this interspinous ni, dia jadi widen. Okay, so kita panggil lamina space sign, widening of the interspinous distance. Dan juga lagi satu ialah nampak ni terslide ke hadapan sedikit. So anterorecessis tapi not more than, lebih kurang 25% sikit je lah. Kan lama-lama tu ke depan sikit. Tapi tak banyak sangat lah. Okay. Apa dia? Dia boleh ortho, kadang-kadang diorang boleh lock, boleh masuk dalam OT dan dia boleh ni balik satu. Lagi satu ialah stabilization macam tu lah. Tapi diorang buat juga under fluoro macam realign balik pun ada juga. Tapi kalau ada fracture tu of course kita dah buat CT dulu, check semua. Apa dia? Yang problem dia ialah yang ni C6, C7, C6 yang slide ke hadapan, macam tu. Ini pun sebenarnya ada fracture sikit ni. C6 ni ada fracture sikit kat spinal process dia. Facet dia maksudnya dua-dua tu lah, tapi yang C6 yang ke hadapan. Dan dia boleh terlock dekat sini ni.
Sorry, yang ni tak lock habis ni, tapi boleh juga dia lock yang ni terpiuk langsung dia panggil purge vertebra. Purge facet, sorry. Dia boleh tu. Macam mana nak tu kan? So, memang kena congkel balik. Apa dia? Gitu. Okay, alright. Okay, everyone? Okay, so ini ialah yang saya cakap tadi, sepatutnya mereka line up dan lebih kurang distance yang sama. Tapi ni, okay, ni sebenarnya the actual ni lah, tapi ni dia highlight sikit sebab tak berapa obvious kan. Tapi nampak tak? Ni lepas tu lompor sini. So muncul balik dan tiba macam mereka berdekatan pula sebenarnya. So dia tenganga di situ. Tu yang kita nampak tadi on lateral kan, interspinous ataupun lamina sign. So dia tenganga and then dia sengit. Okay. Ini pun, ni nampak ni. Enterolisthesis tapi tidak melebihi 50% kan. So mungkin ni macam unilateral facet je lah, not bilateral facet ya. Okay, so ni kalau CT lah. Kalau CT akan of course dah lagi jelas kan, kita boleh tengok macam mana. So again this one is enterolisthesis. Ini purge betul-betul lah. Yang tadi saya cakap macam dia boleh. Okay, ni normal. Benda ni ke situ. Ini dia dah ke depan kat sini. So dia dah memang purge facet dah ni. Okay. Tapi yang sebelah lagi, this is unilateral Ini sebelah ni betul-betul dah dislocated. Sebelah ni dia macam distracted sikit. Tapi dia masih belum completely dislocated lah. So, dia unilateral facet dislocation. Only 25%. Alright? Apa kita nampak on X-ray bila buat CT tu? Kita boleh nampak benda ni. Ni kita panggil hamburger sign. Ingat tak facet? Kan macam, ini kan superior facet, inferior facet kan. Superior facet dia memandang ke belakang. Kan macam tadi tu. Di sini. Sorry. Superior facet memandang ke belakang kan. Okay, lepas tu bila dia dah delok mana ke belakang pula, superior facet mana ke depan. Tengok balik make sure korang faham. Okay, superior facet. Okay, ni depan. Depan di belakang. So ni superior facet kan. Ini inferior facet. So dia memandang ke depan kan. Yang ni inferior facet memandang ke belakang kan. Maksud saya benda ni articulation dia tu. Articular surface dia. Okay, ni tapi ni dia dah ke hadapan dah. So ni dia jadi burger ni dah terbalik ban dia. Ni normal. Okay, faham So kita nampak hamburger sign ataupun naked facet. So dia dah, facet ni dah tak ada benda articulate yang dia dah naked dah. Okay. Alright. So ini ialah inverted hamburger. Ni normal hamburger. Alright. So ni normal facet ni dah dislocated facet. Tapi sebelah saja. Sebelah ni okay. Okay, everyone with me? Boleh imagine kan? Okay, so bilateral pula is just that it happens bilaterally lah, senang je. And then 50% dislocation compared to 25% tadi. Tapi of course degree dia lagi horror lah sebab dua-dua dah ke depan macam tu. Belakang ni dah distracted, dia punya ligament semua dah hancur kat sini. Ini pun bayangkan dah ke depan sini. Ni dah terkepit macam ni, dah boleh macam transaction ataupun like horror lah, dia punya spinal cord tu dah boleh really cause significant injury lah as compared to unilateral kan. So ni higher incidence of spinal cord injury lah. Okay. And this is unstable. This one memang kena betulkan lah. Betul. Alright. So bilateral facet dislocation. So apa kita nampak sini? Keluar kat situ. Okay. Ini pun dah macam facet dia dah terlock kat situ. Okay. Ni macam mungkin lebih daripada dalam 50%. So ni bilateral lah, kiri kanan dua-dua pun tu dia dalam half lah, lebih kurang 50%. Yang ni burger yang ban dia dah terbalik dua-dua belah kan. So naked facet sign ataupun inverted hamburger sign, dua-dua belah. Ni another one. So yang ni dah terbalik kan ban. Ini saja nak tunjuk unilateral, ni unilateral normal. Yang ni dah dua-dua belah dia dah tu. Ni unilateral, ni bilateral facet dislocation Okay, settle pasal facet dislocation. Unilateral, bilateral 25%, 50%, hamburger sign, inverted hamburger sign dengan naked facet sign. So another one is flexion teardrop fracture. So apa yang jadi masa ni, so dia ada flexion injury. So what happens is
fragment dia macam ada axis loading kat sini. Axis loading tu maksudnya hentak macam tu, and at the same time dia flexion macam tu. So benda ni fracture kat sini, okay, tapi the larger posterior, apa-apa yang kat belakang ni semua ke belakang. So this one semua ke belakang, and then the injury the spinal cord, semua ni ada disruption. Okay, so apa akan jadi? Facet joint akan open up, interspinous distances pun akan open up sebab dia ada ligamentous injury kan. So this one can cause anterior cord syndrome sebab dia terhentak dari depan kan. So ni apa yang kita nampak on x-ray. So this one, this is a fracture here. Dia actually diving injury. Dia masuk swimming pool dan kena head on. Lepas tu immediate apa yang lower limb weakness. Kita nampak fracture, small fracture dekat sini C5. And also nampak ni kan, terkepak kat sini kan. So ni C4 spinous fracture, spinous process fracture. Lepas tu kita nampak yang this unit macam ke belakang sikit. Nampak kan macam ni. So imagine the spinal cord yang kat dalam ni boleh terhentak lah dalam tu. Okay. Apa dia? Okay, so this one lah. So apa yang kita nampak sini, dia ada fracture kat sini. This one macam ke belakang kan, nampaknya macam this one normal alignment. This one ke belakang. There's also actually associated fracture kat sini. And then the facet pun, kan facet dia pun tenganga juga. So there's a bit of widening of the facet joint. And this is the fracture. So dia imagine dia macam vertical loading macam tu. So dia boleh je ada macam vertical, macam corona tu kita nampak dia crop macam tu. Macam fracture. Because this is macam explosion and propulsion of the fragment lah. So apa-apa yang spinal fracture kat sini, yang ni hold kan, tapi apa-apa kat belakang semua ke belakang. So terus onto the spinal cord. So this is a flexion flexion injury. Teardrop injury. Significant spinal cord injury lah. Okay, so itu saya ada banyak a few others, tapi this is the common ones yang I think the one yang kita boleh pick up on radiograph, dan kita boleh kind of gauge dia punya effect to the neurology lah on the imaging. And also bila kita tahu the mechanism of trauma pun, kita bila radiographer buat pun tahu juga dalam history, I mean roughly lah macam what kind of trauma this patient came on with. So we understand lah the severity kan. So handling pun penting juga for the radiographer. Okay. So now we go to hyperextension injuries. Hammond's fracture, pernah dengar? Yeah. So Hammond tu sebenarnya asal daripada macam the injury yang happen bila orang hang tu kan, yang apa tu gantung mati tu. So apa jadi dia akan ada maximum hyperextension force sebab dia gantung, so dia macam hyperextension. So this is macam something that the person will get lah, the hyperextension injury will result in this Hammond's fracture. Dia juga common in orang macam diving ataupun macam jatuh propulse keluar daripada MVA daripada vehicle tu, dia head on ke something adalah diving injury. So this is so we have a few types. Okay, yang ni just macam dia hairline fracture je dekat sebenarnya dia ialah spondylolisthesis. Ingat tak dulu kita belajar pars interarticularis fracture tu yang macam doggy, Scotty dog sign tu kan, dia patah dekat in between the interfacet tu kan. So ini ialah ni lah, tapi dia traumatic of the axis. Ini ialah axis. Kita tak cakap hangman ni kat orang lain, kita hanya cakap kat axis saja. Axis. I mean kita panggil Hammond's fracture ni is only referring to axis punya traumatic spondylolisthesis. Hari tu kita belajar yang Scotty dog semua mana-mana je lah kan. Tapi ini ialah specific for axis Hammond's fracture in severe hyperextension injury. So apa berlaku? Sebenarnya dia bilateral fracture of the pars interarticularis or adjacent articular process. Okay, tak apa, kita tengok ni macam banyak word kan. Okay. So ni type 1 dia just ada hairline fracture je, tapi dia macam facet dia masih lagi maintain kan. Okay, disc dia pun masih lagi okay kan. Okay, lepas tu type 2 pula dia ada fracture sini, tapi dia ada a little bit of displacement. Betul? Kan, ni macam hairline dia tapi dia tak ada displacement kan. Ni macam ada displacement sikit. Lepas tu disc dia pun interrupted sikit kan. Dia ke depan sikit. And then belakang ni ada ligamentous rupture sikit lah. Okay. Lepas tu the other one is type 3. Fracture is displaced fracture. So ni pun displaced juga. Lepas tu dia ada lock facet sikit. Macam ni kan facet joint.
dia dah ke depan macam tadi tu kan. So dia ada lock facet. Ini hanya tengah sikit je, tapi this one dah lock facet. So this is type 3. Okay. Ingat tak exist juga ada transverse foramen juga kan, tepi tu kan, yang keratik lalu, betul tak? So ini pun macam boleh ada risk of kalau macam lot of fracture of the lateral process tu. Imagine dia go through the transverse foramen, can cause dissection of the artery, embolization, all those things lah. So it can also be associated with neurological deficit in the brain, not just a spinal cord, brain pun juga. Okay. Okay, so can you appreciate ni kan? So pars, yeah, maybe this is type 2 or type 3 lah. Facet dia, I think a little bit disrupted, tapi tak completely locked lah. Maybe type 2 lah kan? So dia ada displaced fracture of the pars, and then dah ada disruption of the intervertebral disc. Lepas tu dia ada macam a bit of disruption of the facet, tapi taklah completely locked. So about type 2 lah. Okay. Okay, so this is another one. Actually, dia macam langgar pokok Lepas tu dia ada tenderness of a patient, alert tapi tak ada neurological deficit. So apa yang kita nampak? Dah tunjuk dah arrow, sorry. Ini kan? Tapi macam tak adalah ni sangat kan. So maybe type 1 okay, tak display sangat lah kan. Ni pun tak ni. And then facet pun macam okay je kan. Alright. So this is maybe type 1 lah. Alright. So this one ada a bit of ada a little bit of displacement. Facet dia still okay. So still macam ni kan, macam ni no, tapi facet dia still okay. So maybe type 1, type 2 macam tu lah. Dia macam a little bit of displacement, tapi facet dia still okay. So that's what we see on CT axial lah kan, sebab this is sini. So this is belakang kan. Imagine tu saya cakap kalau fracture dia macam prok kat sini, bayangkan benda tu boleh dissect the artery, the vertebral artery, can cause embolization kat atas ataupun vertebral dissection. A patient can come with not only the spinal cord problem ataupun the brain punya neurological problem lah. Okay, so boleh imagine lah semua the hangman fracture. So another one, macam tadi kita belajar the flexion teardrop fracture, ni extension pun boleh menyebabkan teardrop fracture juga. Tapi mekanisme dia lain sikit lah. Apa jadi kat sini ialah dia macam avulsion fracture. Bila dia macam ni, so kan sini kan ada anterior longitudinal ligament. So ligament ni ialah sesuatu yang berpegang kuat dekat bone. So bila ada sudden tu, sebab tu macam berlakunya avulsion fracture. Sebab avulsion fracture berlaku pada attachment site of ligament, betul tak? In general terms kan. So bila ligament tu berpegang kuat pada tu and ada sudden tu, dan dia akan pull a bit of bone. So ni anterior longitudinal ligament ni pull benda ni bila the patient goes into hyperextension, faham tak? So ni yang terjadi sedikit this one. Okay, tapi apa jadi dalam konteks ni ialah dia bila dia dah macam dia dah a bit of distracted macam ni, then this ligamental flavum can be buckled macam ni and they can cause a bit of injury to the spinal canal lah. Okay, tapi extension teardrop fracture tak se-horror dia punya neurological injury compared to the flexion extension tadi. Tak, flexion extension kan sampai ke belakang semua disrupted horror kan. This one macam a little bit lah. Sebab dia, it's just the ligamental flavum je yang tu. Sebab yang lain still stable juga. Okay. Alright, so ni example of what we see on the x-ray. This one kan. Okay. So, the antero-inferior bony fragment of the C2 ni lah. Okay. But otherwise yang lain macam tak nampak apa-apa sangat. So this is most like hyperextension, especially when we know the mechanism of injury. So this is hyperextension teardrop fracture. So ALL kat sini telah pull this one. Patient kalau ada neurological deficit pun selalunya sebab ligamental flavum yang buckled kat sini lah. Okay. Tapi patient yang ni dia tak ada neurological deficit sangat. So this is another one how we see on CT lah. Okay. So ni jelas sikit ke bawah tu on axial view. Okay. Semua yang belakang ni masih lagi maintain. Spinal ni dia nak still maintain
as compared to yang flexion tadi kan dia nak kita dapat bone ni ke belakang sebab semua tertarik ke belakang. Yang ni dia still maintain tapi sebenarnya soft tissue dalam ni yang buckle sikit. The ligamental flavum tu kan. Okay, so kita dah settle the other common injuries of the cervical. Ada other fractures yang saya akan explain jugalah. So this is Jefferson fracture. So Herman tadi si exist kan. So ni ialah Atlas lah kan C1. So apa berlaku maksudnya dia macam compressive downward force. So dia macam through the occipital condyle tu dia akan transmit pergi kat superior articular process of C1 ni. And dia akan fracture the masses, dia akan fracture the anterior posterior arch. Depending boleh dua-dua belah, boleh sebelah. Tapi by definition ialah the fracture of the arches, okay, with displacement of the mass laterally. So ini yang kita nampak on the orthodontic view tu kan. Apa kita nampak? Dia dua part ni lah, anterior dengan posterior. Satu part pun boleh juga sebab dia akan still nampak a little bit of displacement juga, tapi classically dia akan dua part. Tapi the fracture of this articular the arch ni dah kira Jefferson lah. Okay, so apa yang kita nampak on the dance view? Displace. Apa yang displace? Nampak tak ni? Belah kanan dan belah kiri kan? Okay, so ini ialah normal articulation kan? Actually dua-dua lah. Macam ni kan sepatutnya, cumanya mungkin lagi obvious kat sini lah. Kan ni sepatutnya dengan sini kan? Ini sepatutnya dengan sini kan? Ini sini. Lepas tu ini ialah orthodontoid. Dia besar. Ya, dia dah tak ada arch, dia disrupted. So kita dapat on CT. Ini sebelah je, macam tadi kita nampak dua belah je. So dia macam, salah, ring tu kira disrupted lah. The ring disrupted, dia dah cause, dia dah tak ada ring. Ring ialah structure yang maintain the stability kan. So once apa-apa ring yang kita pecahkan satu ke dua ke tiga ke, dia akan disrupted the ring kan. So dia akan jadi tak stable anymore lah. So ni lagi lah dah keluar habis lah sini. Okay, fine. Alright, ni belum lagi lah, tapi kalau crack kat sini juga boleh cause injury juga. Okay, so this is other type seen on CT. So ni kat sini macam ni kat macam ni. So dia boleh variety of whatever that disrupts the ring lah basically. Okay, so that's Jefferson fracture. Settle. Senang kan? So that's what we see on the dance lah. So yang penting symmetry, tak widen, articular process ni selalu tak nampak macam bila buat CT tu, bila buat ni macam asymmetry. Ni asymmetry. Macam kita tak tahu dia fracture ataupun tidak, ataupun position lah. Siapa tahu? Selalu okay. Boleh juga position pun boleh juga menyebabkan kiri kanan tak simetri. Apa yang boleh menyebabkan kita macam yakin bahawa ini position tapi bukan fracture? Siapa nak bagi? Apa lagi benda kita tengok kat sini tadi saya cakap? Satu yang ni lagi? Boleh saya ingat sikit, tapi saya nak tahu dia still positioner. Apa lagi aspek tu tengok? So ini lagi ni ini. So jikalau asimetri mereka ini, jika masih maintain dia punya alignment facet dia ni, dan itu hanya positioner. Dia hanya kita suspect is traumatic fracture tu bila ni dah lari.
Macam ni. Ini yes. Dia lari. Tapi kalau dia asimetri sikit, taklah banyak sangat sikit. Ada asimetri tapi sikit. Tapi dia masih, alignment dia masih, dia punya kiri kanan edges tu. Sama lah. So edges ni still articulated. Dia punya hujung sini dengan hujung sini dengan hujung sini dengan hujung sini masih maintain. Tapi ada sedikit asimetri sini, that is likely positional. Faham tak? So that's the key lah. Okay. So kita bukan saja tengok ini, tapi kita juga penting tengok ni. Ni sebenarnya lagi penting sebenarnya. Dah. Okay, ini nak pandangan ni metodologi. Kalau CT, kita guna kalau CT scan kita guna positioning, kita guna headrest. So headrest tu kita tahu position dia akan macam tu. Naik sikit kan. Jadi kalau untuk acid untuk Jefferson balik MPR kan daripada untuk ni. So nak follow biasa ataupun lebih kepada nak follow dia punya assist survival tu sendiri. Follow survival lah. So, kita nak tengok in the tu. Even kalau kita buat tu pun, kita main 3D tu pun, kita akan construct dia ikut the survival. Because of kan diorang just follow position macam tu saja kan. Nampak tak cantik macam tu kan. Survival akan nampak sikit. Kalau follow survival punya assist kan dia takkan nampak full survival walaupun dalam corona tu. So radiologi selalu prefer yang mana? Yang nampak dia after dah betulkan dia punya sengit-sengit tu. Dah nampak cervical ni semua. Dia lepas dia lain kan. Kadang-kadang setengah orang kan ikut macam ni. Macam ada setengah kalau lagi ikut begini sejak akan nampak lah. Buat line sejak buat program tu lah ikut line tu. Dia macam ni dia akan takkan kalau kita spine macam ni. Kalau yang malas yang malas tu dia akan ikut dia macam ni. So macam tak cantik lah sebab macam ni kan. Tengok kan kalau ikut macam ni dia akan cantik macam ni. Yang kita suka. Bagi saya ikut spine lah. Sebab itu yang kita akan tengok. Sebab kita pun sebenarnya radiologist, kita still tengok MPR kita akan buat sendiri. Tapi MPR kita buat sendiri tu pun kita akan ikut spine tu punya tu. Sebab itulah yang kita nak tengok kan, simetri semua bila dah diperbetulkan. Tapi yang tu lebih kepada the clinician nak tengok kan. So kita pun kena bantulah clinician untuk tengok. Sebab diorang tak boleh main MPR, kita boleh main kan. So diorang akan tengok apa yang korang hasilkan tu. Itulah yang apa akan surgeon akan tengok. So bagi saya, dia nampak yang kira kita boleh assess positioning tu, ialah positioning. Tapi kita hasilkan image yang surgeon boleh assess lah. So yang ikut betul punya lah. Kena rajin sikit tu lah ya. Kalau dia sebab kita curvy betul. Betul lah curvy. Semana yang boleh yang kita hasilkan gambar yang tercantik. Of course, mencabarlah bila patient yang tak ikut yang in pain, lepas tu trauma tu, of course itu kita faham lah dia punya kekangan tu kan. Tapi kita cuba hasilkan gambar yang ikut alignment yang tercantik untuk kita assess. Saya faham kalau trauma memang susah sikit. Tapi kita cuba sebanyak, sebab diorang gambar yang you all hasilkan tu ialah gambar yang surgeon akan selalunya tengok. Diorang tak pandai nak main tu. So, yelah macam tu lah. Menjawab soalan tak? Okay. Alright. Ada apa soalan ke? Okay kan? So, penting kita tengok alignment ya. Bukan saja asymmetry. Alright, so odontoid fracture pula. So ini biasa selalu juga jumpa. Okay, selalu dalam orang tua, budak-budak pun boleh juga sebab stability kepala dia still besar kan. So dia macam tak stable sangat, senang nak fracture odontoid. So these are the types of odontoid fracture. Type 1 senang, dia atas tip je. Type 2 base dia. Type 3 dia termasuk sekali dengan facet. Ni kan facet kan? Ni facet bawah, ni facet. Okay. So, commonly this one lah, 59%. Yang dua ni unstable sikit lah sebab bayangkan dia macam tak ada ni kan, ni still ada stability kat sini. Ni dua ni macam, ni dah involve facet lagi dah tak stable. Okay. So ni ialah, type 1. Entahlah kenapa ni. Tak sure classification ni. Type 2 high, ni low.
Ini tak apa-apa ni lah kot. Ada juga ingat tak dulu kita belajar yang ada ossification tu. Itu pun satu juga. So, yang ni yang kita penting kena differentiate whether dia ialah well corticated, dua-dua belah tu macam ini well corticated, ni well corticated, ataupun dia macam lucent line. Lucent line yang associated dengan soft tissue injury ataupun irregular jagged-jagged sikit tu selalunya is fracture lah. Kalau yang cantik, well corticated itu ialah ossification center, especially budak-budak. Ni kan lucent line kan, bukan well corticated kan. Position. Betul. So, kan asymmetry kan? Ini besar, ni kecil. So, kita dah lama asymmetrical lah. Tapi, ni masih lagi maintain. So, this is positional. Faham Okay, so ni nampak. So, ni ialah dance kan? So, mungkin kita boleh temis jugalah. Tapi inilah macam a bit of macam tak boleh lah kan cortex tu tiba-tiba terkepak macam tu kan. So this is fracture of the base sebenarnya. Ni type 2 tapi dia nampak on x-ray is not the easiest lah to be honest. Memang susah. Tapi sebab tu cervical injury kalau macam ada kriteria next patient atau orang dengan macam kalau patient alert and conscious and then ada tenderness dan ada a few things ada tak intoxicated, dia alert unconscious, GCS full, tapi ada tenderness, still ada dia macam mencapai access criteria untuk buat cervical CT lah. Kalau ada neurological tu memang definite lah, tu memang tak cakap lah. So jikalau patient tu dia dah mencapai access criteria tu sebenarnya dah boleh buat CT lah pun untuk further assess properly. Tapi this is what issue radiograph lah, okay? So ni ialah example of a base of dance fracture. Okay, so type 2. Tapi ni sebenarnya macam dah ke arah type 3 sikit kan. Tapi sebenarnya ini ialah facet. Ini ialah facet dia. Boleh argue lah type 2, type 3. Tapi sebenarnya base dia, ini ialah facet dia kan. So sebenarnya dia macam tak, sebab type 3 definition dia ialah dia masuk ke facet. Tapi ni macam kalau you nak argue, bolehlah type 2 to type 3 sebab dia macam, this shouldn't be in a exam question lah sebab macam boleh jangan gini kat hujung facet ni. Ni kat hujung facet ni, macam tu kan. Tapi sebenarnya by definition type 2 dia, itulah arguable lah. But this is type 2, type 3. Dalam dunia ni banyak je yang borderline kan. So kita, this is a true image. So we can share this. Right. Ini yang without a doubt lah ni. Kalau nak jawab type 2 dah tak boleh tolong lah kan. Tadi tu boleh lah tolong-tolong boleh argue dekat board macam kau letak image sini tak boleh lah. Budak-budak confuse kan. Contoh macam tu. So ini tak boleh lah. Ini type 3 lah. Facet kena kan. Dah terpatah 2 dah facet dia. Alright. Sebenarnya dalam radiology ni ada banyak grading, banyak staging, banyak type, and different people talk different languages. Kalau orang tu train dekat India, lain pula, orang Moscow lain pula dekat UK. Contohlah macam surgeon pun sama, dia ada bahasa dia juga. So, boleh kita nak type kan, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, radiologist punya konsep ialah kau kena describe benda tu. So, cakap benda ni fracture of the dens involving bilateral facet joints, which is in keeping with type 3. Kena cakap nama tadi tu, apa benda nama aku tak ingat. Anderson D'Alonso classification. So that's how macam radiologist sepatutnya berkata-kata macam tu lah. So you cakap, you describe first, itu paling penting. Dia cakap gebang-gebang type 3 whatever semua, tapi macam you tak describe macam surgeon tu pun macam benda kau cakap kan. Aku tak tahu apa classification. So kita yang penting describe, and then kalau kita nak cakap classification tak apa, tapi kita nak cakap classification apa? Kita kena cakap type 3 what? Anderson classification macam tu. Baru okay, so surgeon pun faham ataupun dia boleh look up and tahu what we're talking about, faham tak? Okay? So that's that. Okay, habis lah. So cervical settle. Sekarang kau apa? Apa opsi? Okay, jom. So nak rehat sekejap ke nak teruskan?
Semua masih segar kan? Belum 1 jam lagi. Okay? Lagi toilet ke siapa? Hah? Teruskan? Atau? Boleh tak Eva? Sebab kita nak pulang kan. Pulang pagi habis kan. So nak rehat sekejap boleh? Sebab kadang-kadang kalau macam ada patient yang polikoma kan, cepat khabar kadang kita terlupa nak buat copy of survival tu. Kadang tu terkayukan yang kita macam benda tu menyusahkan radiologis ke. Oh. Air panas. Betul. Dah minum dah. Terima kasih. Ha? Okay lah, boleh lah. 1 jam. Apa-apa lah yang korang minum, saya minum sekali lah. Boleh. Thank you. Panas aku sebab tak macam ni kan. Kurang manis. Kurang manis, kita bagi